Pertama, memberi bai'ah kepada Ali. Bahagian kedua mensyaratkan jika Ali ingin memberi bai'ah, Ali mestilah terlebih dahulu membunuh pembunuh Uthman. Okey, di antara mereka ialah Muawiyah dan penduduk-penduduk negeri Syam. Okey, ini masalah lah kan? Betul tak? Laksanakan hukuman hudud terlebih dahulu, maka dengan itu kami akan berikan bai'ah. Okey. Okey, sekarang ni manakah yang lebih tepat? Adakah memberi bai'ah kepada Ali lebih tepat, ataupun adakah menuntut supaya Ali melaksanakan hukuman hudud terlebih dahulu? Kenapa? Kenapa memberi bai'ah lebih tepat lagi? Kerajaan kena ada? Kerajaan kena ada pemerintah. Dah ada dah Ali jadi pemerintah. Ali kan dah jadi pemerintah dah. Macam mana? Adakah Ali menjadi pemerintah sepenuhnya? Maksudnya adakah semua orang menyokong Ali? Itu jawapannya kan? Ya, iaitu sebahagian menyokong, sebahagian tak bersokong. Jadi di situ Ali meminta supaya diberikan bai'ah. Ya, dan itu yang lebih utama. Nak laksanakan apa-apa pun dia panggil apa ni? Urusan yang terpenting sekali adalah pelantikan. Okay, kalau kita tak dilantik, tiba-tiba kita buat, kan salah lah kan. Okay, tapi kalau kita dah dilantik, ada yang masih lagi mempertikaikan, okey, selesaikan masalah itu dulu. Okay, dah selesai, barulah kita boleh jalankan kerja secara rasmi. Okey. Jadi itu adalah perkara yang pertama. Ali radhiyallahu anhu diberi bai'ah. Okay, dipaksa menerima pemerintahan dan diberi bai'ah oleh sebahagian para sahabat. Okay, sebahagiannya secara redha, sebahagiannya dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh golongan pemberontak yang telah membunuh Uthman. Okay, dan Ali setelah menjadi khalifah, dia meminta para sahabat supaya memberi bai'ah kepadanya. Siapa yang tak beri bai'ah lagi, bagi bai'ah. Okey. Dan di sini ada yang memberi bai'ah dan ada yang mensyaratkan. Dan inilah masalahnya. Bila ada yang mensyaratkan Ali bila ada yang ada bahagian kedua yang mensyaratkan, iaitu mensyaratkan agar sekiranya Ali nak mereka memberi bai'ah, Ali radhiyallahu anhu kena buat apa? Kena bunuh dulu pembunuh Uthman. Okey, laksanakan hukuman hudud, hukuman qisas. Okey. Dan mereka diketuai oleh Muawiyah dan penduduk-penduduk negeri Syam. Bayangkan, okey. Okay, penduduk utara semuanya buat apa? Semuanya menyokong supaya apa dia? Supaya qisas terlebih dahulu, barulah kita beri bai'ah. Dan di sini, kenapa Muawiyah buat demikian? Kenapa? Okay, dan kenapa Ali buat begitu? Siapa yang betul, siapa yang salah kat sini? Ali buat atas arahan Uthman, macam mana? Tak, itu sebelum Uthman dibunuh. Sekali selepas Uthman dibunuh, kan Ali minta bai'ah, dapat bai'ah, baru laksana qisas. Okey. Sebahagian para sahabat yang diketuai oleh Muawiyah kata apa? Qisas dulu, barulah bagi bai'ah. Mana yang lebih tepat kat sini? Jadi dua soalan. Pertama, manakah yang lebih tepat? Yang kedua ialah kenapa? Kan Muawiyah buat begitu, dan kenapa Ali buat begitu? Kenapa Muawiyah buat apa yang dia buat, dan kenapa Ali buat apa yang dia buat? Dan lepas tu soalan yang kedua, manakah yang lebih tepat? Rasa-rasa macam mana? Bai'ah kena dulu. Okey, saya rasa bahagian bai'ah tu kita letak apa dia? Yang kedua. Pertama, kenapa? Kenapa Ali buat begitu? Kenapa Muawiyah buat begitu? Mungkin sebab waktu tu Ali dikontrol oleh orang-orang yang bunuh Uthman. Okey, lalu? Jadi macam Muawiyah macam tak nak nanti kalau dah bagi bai'ah. Tak nak. Okey, kalau dah bagi bai'ah apa jadi? Dia takut apa? Dia takut Ali tak boleh laksanakan. Macam tu. Masa ini apa ni sebab ini sebab Muawiyah buat begitulah.
Okey, sebab Ali buat begitu kenapa? Memang kena ada Kena ada apa? kisah bukan Kisah bukan apa? Bukan wajib je lah. perintah je boleh laksanakan. Kisah hanya boleh dibuat oleh pemerintah. Okey? So, secara umumnya, kita nak nyatakan di sini bahawa setiap seorang daripada mereka berdua, sama ada Ali ataupun Muawiyah, mempunyai hujahnya yang tersendiri. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai masalah khilafiyah ataupun masalah ijtihadiyah. Okey? Perkara yang bergantung kepada ijtihad. Setiap seorang daripada Ali dan juga Muawiyah telah berijtihad. Okay, dan bila ijtihad kita kena pastikan, kita kena tekankan bahawa sesiapa yang berkeahlian untuk berijtihad dan mereka berijtihad, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Okay, walaupun ijtihad tersebut boleh menyebabkan satu, kita kata malapetaka yang agak besar lah. Okay, kematian, pembunuhan dan sebagainya, itu cerita lain. Okay. Kemudian kita nak nyatakan di sini, itu kenapalah, dah selesai ke kenapanya, Ali minta bai'ah kerana bila dah dapat bai'ah, dia dikuasai oleh, sekarang ni dia dikuasai oleh, dia pun dilantik secara paksa kan, jadi dia nak bai'ah, para sahabat semua boleh bai'ah, jadi di situ akan seimbang balik semula. Para sahabat dah datang kembali kan, memberi sokongan. Okey, bila para sahabat dah memberi sokongan, kita dah boleh nak menguasai semula, barulah kita boleh, satu, laksanakan hukuman qisas terhadap pembunuh, dan kedua, kita boleh mengatasi mereka ni, iaitu siapa dia? Khawarij ni. Okey, yang berada di dalam saf. Okey. Muawiyah pula kita dapati kenapa dia minta dilaksanakan qisas. Pertama, kerana Muawiyah adalah keluarga siapa? Keluarga Uthman. Keluarga yang sama. Okey, dia Bani Umayyah kan? Okey, keluarga yang sama. Sebab itulah mereka bawa jari siapa? Jari jemari Nailah isteri Uthman kepada siapa? Kepada Muawiyah. Kan sekarang ni yang nak menguruskan tentang qisas, nak menguruskan tentang apa dia panggil faraid. Kalau ada seorang mati kan, nak uruskan dia, siapa dia? Keluarga dia lah yang akan menguruskan. Kalau keluarga dia tak menguruskan, barulah pergi pada khalifah ataupun pemerintah. Okey. Jadi di sini Uthman radhiyallahu anhu Muawiyah radhiyallahu anhu bertindak sebagai wali. Okey, bertindak sebagai wali. Wali iaitu kan kita dah sebut agaknya dalam kelas yang lepas, wali waris lah bahasa kita kan, waris kepada Uthman, menuntut bela terhadap siapa? Terhadap Uthman. Okey, ataupun menuntut bela terhadap pembunuhan Uthman. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa riwayat yang menunjukkan penduduk Syam, penduduk negeri Syam telah buat apa? Telah mengatakan bila sampainya berita Uthman dibunuh dan sebagainya, datangnya jari Nailah isteri Uthman, okey, mereka telah mengatakan kita mesti tuntut hak. Kita mesti minta supaya pembunuh Uthman dilaksanakan qisas terhadapnya. Jadi Muawiyah dalam riwayat tersebut mengatakan kita berikan bai'ah terlebih dahulu. Kita berikan bai'ah terlebih dahulu. Okey, mereka mengatakan apa? Tidak. Kita minta qisas barulah kita berikan bai'ah. Okey, dan kalau engkau tak nak pimpin kami cari orang lain. Okey, jadi di situ Muawiyah agak tertekan. Kan tertekan, okey? Dan di situlah Muawiyah mengambil pandangan supaya dia memimpin mereka. Okey? Kadang-kadang kita faham tak? Kadang-kadang kita rasa kita ni adalah kehebatan. Tak? Dan kalau kita rasa kita lepaskan satu-satu posisi, okey, akan menyebabkan apa? Menyebabkan orang lain yang kita tahu memang tak boleh harap, kan, akan pegang posisi tersebut, lalu yang akan jadi adalah benda yang lebih dahsyat lagi. Betul? Okey? Jadi di sini kita kena kena fikirkan, balancekan ataupun pertimbangkan manakah yang lebih sesuai untuk maslahat umum. Kita menjadi pemimpin atau tidak. Okey? Dan memanglah bila kita dah situasi yang agak tertekan ni, kalau kita jadi pemimpin, okey, dia akan jadi ada beberapa beberapa impak yang tidak bagus. Kan? Beberapa impak yang tidak bagus, kesan-kesan yang tak bagus, dan kalau kita tak jadi pun ada beberapa kesan yang tak bagus. So di situ kita kena fikirkan, dan bila masuk katalah kita menerima, maka kita perlulah menghadapi perkara tersebut. Inilah yang dibuat oleh siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu arda. Okay, asalnya dia memang tak nak, dia kata bagi bai'ah dulu waktu kita minta. Okey. Kita sokong Ali dan kita dapat. Tapi masyarakat di sana mengatakan tidak, kita minta bai'ah dulu, itu yang pertama.
Okay, barulah kita kita minta apa dia? Qisas terlebih dahulu, barulah kita berikan bai'ah. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan Muawiyah memimpin mereka. Okey. Baik. Ketiga, selepas peristiwa ini, pemerintahan Ali banyak dipengaruhi oleh golongan Khawarij, pembunuh-pembunuh Uthman. Betul kan ya? Pembunuh-pembunuh Uthman. Yang keempat, apabila Muawiyah tidak memberi bai'ah kepada Ali, Ali menyediakan tentera untuk mengambil bai'ah daripadanya sama ada secara lembut atau keras. Okay, dan ini adalah peruntukan yang memang ada dalam undang-undang Islam. Kan, kalau seseorang itu telah pun dilantik menjadi khalifah, maka dia berhak mengambil bai'ah daripada rakyatnya. Sesiapa yang tidak memberi bai'ah kepadanya, maka dia mestilah diambil juga sama ada secara lembut ataupun secara keras. Okay, by hook or by crook. Kan, maksudnya gitulah kan. Cuma saya nak berhenti sikit kat sini. Saya nak berhenti kat sini. Okay. Saya nak kaitkan sikit dengan Malaysia. Kan. Kena duduk elok. Nak kait dengan Malaysia. Ada orang kan, dia tengok benda ni, dia tengok apa yang yang Ali buat. Sekejap Dia tengok apa yang Ali buat di sini. Okay, memerangi siapa? Memerangi Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan bahawa situasi di Malaysia ni kan, kalau ada satu kerajaan yang memerintah, kemudian ada parti-parti lain yang tidak memerintah yang mengganggu ni, dia panggil apa? Pembangkang. Okey, maka ada setengah orang dia kata yang pembangkang tu adalah burat, adalah pemberontak. Okey, bari burat ni pemberontak yang memberontak, dan hukumnya hukum burat. Hukum terhadap burat ni tahu tak apa dia? Tak tahu. Hukum burat ni hukum bunuh. Okey. Jadi contohnya macam kita ada hadis yang mengatakan idza hadis tu maksudnya ialah sekiranya dilantik seorang imam, okay, lalu datang imam yang kedua. Maksudnya bukan imam solat ni kan. Pemerintah dilantik seorang pemerintah, datang pemerintah yang kedua, fadribu unuqal akhir ataupun akhir. Okey. Maka pancunglah pemerintah yang kedua. Yang datang yang kedua ni. Dia pancung. Okey, kerana dia termasuk dalam burat. Jadi adalah setengah orang dia mengatakan yang ini adalah ialah sekarang ni senario di Malaysia ni kan. Malaysia ni nak kata apa Malaysia ni? Okay. Malaysia demokrasi. Adakah demokrasi dalam Islam? Jawapan dia tidak. Kan? Okay. Sekarang ni kita nak deal ataupun nak berurusan dengan satu negara yang telah mengambil pemerintahan berunsur demokrasi. Pertama sekali, Islamik ke tidak, kita kata tak Islamik. Yang negara Islam lain cerita, memang dia negara Islam, tapi cara yang diambil bukan cara Islam. Okey, cara pemerintahan tu bukan cara Islam. Okey, dengan hujah mereka lah mengatakan inilah dia Islam, ada yang kata demokrasi itu Islam apa semua kan. Okey, tapi kita mengatakan nama tu pun dah cukup menunjukkan bukan Islam, kan, demokrati ataupun demokrasi kan. Okey, ada Islam ke? Daripada kata nama mana, masdar mana yang keluar tu kan, tak ada. Okey. Kemudian kita kena bezakan, kalau negara itu memang negara Islam kan, yang menggunakan undang-undang Islam, maka pemberontaknya adalah burat. Memanglah pemberontaknya burat, tak ada masalah dah. Tapi negara Islam yang menggunakan undang-undangnya yang demokrasi tadi, yang bukan Islam, dan demokrasi membenarkan tak? Membenarkan tak mewujudkan parti-parti? Demokrasi membenarkan tak? Demokrasi lah membenarkan ke tidak? Membenarkan. Okey. Jadi di situ ada